and satisfy certain axioms or rule. So bila dia dah jadi set together with a binary operation and then satisfy certain axioms, maka structure tadi kita panggil dia sebagai group. Set tadi. Mula-mula dia set, kemudian dia jadi binary structure, kemudian barulah dia bila memenuhi axiom, certain axiom, maka dia jadi group. Itu nanti kemudian ya. Kemudian this structure have kita dah tadi, common example of algebraic structure include groups, rings, field, vector spaces and lattice. Tapi untuk khusus ni kita memfokuskan kepada structure yang kita nak fokus adalah groups lah. Groups dan sedikit on the surface kita akan discuss berkenaan dengan other structure iaitu rings dan juga field. So kita dah tak tengok dah vector spaces. Ni awak dah kenal dah apa tu vector spaces masa awak study linear algebra semester sebelum ni. So yang ni awak boleh bacalah sikit berkaitan dengan algebraic structure. So kita terus pergi kepada logic. Boleh tak jalan? Okay, logic. Logic and proof awak dah jumpa masa discrete mathematics. Semester lepas lah awak dah ambil discrete mathematics. So apa dia logic? Logic is the systematic study of reasoning and inference. And then it provide a framework for evaluating argument. So kita ada argument, so kita nak evaluate argument tadi. True argument ataupun false argument. So kita panggil dia sebagai logic. And determining their validity. Yang tadilah saya cakap sama ada argument tadi, true argument ataupun false argument. And then it help us distinguish between well-reasoning argument and those that are flawed and fallacies. Kemudian kita ada proof pula. Proof ni kita ada tadi dah ada true argument tadi ataupun kita panggil statement. Kita dah ada a statement and then kita nak demonstrate. Kenapa kita kata statement tadi adalah true statement? So dia kata it is a process of demonstrating the truth or validity of a statement or argument. So in mathematics and formal logic, a proof is a rigorous and logical argument that establish the correctness of a theorem or statement. So it typically involves a series of logical steps based on axioms, definition and previously established theorem, ultimately leading to a conclusive and verifiable result. So dari statement yang kita ada nanti, mathematical statement, kita nak buat pembuktian, kita nak proofkan mathematical statement, kita mesti mahirlah menentukan dalam statement tu yang manakah hipotesis. Sebab apa? Sebab bila kita nak buat pembuktian, kita mesti start from the hypothesis. Kemudian daripada hipotesis, so kita menggunakan teori-teori yang ada sebelum kita menuju kepada conclusion. So dalam statement dia mesti ada hipotesis dan juga conclusion. Okay. And then dia kata in a sense logic is the foundation for constructing and evaluating argument, while proof is the process. Nanti kita dah cakap lah, of providing verification for the truth or validity of statement, particularly in the context of mathematics and formal reasoning. Itu kita cuma recall balik lah apa yang dimasukkan dengan logic dan juga reasoning. So dalam discrete juga ada ajarlah berkenaan dengan method of proof. So antaranya adalah, bukan antaranya, apakah method of proof ataupun nak membuktikan nak guna method apa. So sama ada awak boleh guna direct method. So direct method ni yang tadi daripada hypothesis, kemudian kita pergi kepada conclusion. So kita buat sikit lah reasoning sehingga kita menuju kepada conclusion. Itu adalah direct proof. Kemudian contradiction pula, kita ada contradiction merupakan indirect, one of the indirect proof. Sebab dalam indirect proof dia ada contraposition and then contraposition dan juga contradiction. Tapi kat sini kita memfokuskan kepada indirect proof iaitu contradiction, dan juga satu lagi method of proof kita ada mathematics induction. So kita tak ada banyak lah
menggunakan mathematical induction dalam ni. Tapi mathematical induction ni penting sebab nanti mungkin next semester awak akan ambil teori number ataupun elementary number theory. Itu akan menggunakan awak akan kena ingat semula mathematical induction sebab awak akan guna semula mathematical induction. Tapi untuk kursus ni more to method of proof, direct proof dan juga contradiction. Banyak dua ni sahaja. Okay. So yang inilah dia punya kita panggil main dia. Sebab dekat mana-mana bila nak mulakan kita panggil mana-mana kursus bila awak ambil matematik, tak kisahlah awak ambil linear algebra, awak ambil discrete, and then sekarang awak ambil algebraic structure. So kita akan mula dengan set. So betapa pentingnya konsep memahami apakah yang dimasukkan dengan set. Set tu dia punya fundamental dia lah. Okay, definition and notion. Okay, set. Apa dia set? Tadi kita cakap collection of object. Tapi dia punya kita kata lagi spesifik adalah a well-defined collection of object. Sebab kalau kita kata collection of object, kita collect any object and then kita define dia sebagai set. Tak boleh. So mestilah dia well-defined. Sekejap lagi kita tengok apa yang dimasukkan dengan well-defined. Sebelum tu, apakah notion untuk set ni? So kita ada, kalau nampak sini, kita ada elements. Bila kita bercakap pasal set, tadi kan dia kata collection of object ataupun elements lah. Objek ni element. Jadi apa dia elemen? Elemen adalah, so bila kita cakap pasal elemen, mesti dia duduk di dalam set tersebut. So katakan kita ada set A. Okay, A. So tulis kat sini A. So elemen dia adalah A, B, C. Ini adalah elemen bagi set A. So kita nak tulis satu elemen bagi A. Jadi kita ambil lah A. A adalah elemen bagi capital A. So baca dia macam mana? A is an element of set A. Yang bawah ni dia guna G lah kalau set tu adalah G. So sekarang kita guna A, maka set kita adalah A, capital A. Jadi A kecil adalah elemen ataupun unsur kepada set capital A. Boleh And then katakan kita ada satu elemen iaitu D. Adakah D elemen kepada set A? So kita tengoklah dalam set A ada tak D? Tak ada. Jadi D is not an element of A. So itu adalah simbol not an element. Bukan elemen. D bukan elemen dalam A. Okay. Kemudian kita ada empty set. Kalau tadi kita kata collection of object. Tapi kalau set tu tak ada any element, maka kita panggil dia sebagai empty set. So notation dia adalah ini apa kita panggil ni. Ini an empty set lah. Kalau tak ada apa-apa elemen kita ambil B lah B. Katakan kita ada set B. Set B tak ada elemen. Tapi still a set. It is an empty set ataupun kita tulis buat curly bracket without any element. Tu pun maksud dia empty set. Okay. Perlu saya ingatkan bila kita nak represent a set, kita mesti menggunakan curly bracket. Tak boleh guna open bracket ataupun close bracket. Itu bukan notation yang betul untuk suatu set. So kita nak kata B adalah collection bagi 5 objek iaitu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita ambil B is the set consists of element 1, 2, 3, 4, 5. Mesti ada curly bracket. Barulah kalau orang tengok, so maknanya sini B adalah suatu set yang mempunyai 5 elemen iaitu 1, 2, 3, 4, 5. Jangan buat macam ni. B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Ini tak menggambarkan, tidak represent a set. Sebab ini maksudnya B sama dengan 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5. Itu maknanya B tu apa? B tu adalah a number. Tapi kalau nak kata B adalah suatu set, mesti kita letakkan curly bracket. Barulah maksud dia B adalah suatu set. Okey, bila kita bercakap pasal set, set mestilah ada set in a larger set. Kita ada set A dan kita ada set B.
set B di dalam set A. Set B ataupun kita kata B is a set and it is in a larger set A. Maka B ni adalah subset of A. Bukan A subset of B B adalah subset of A. Kemudian kita ada, bila kita bercakap pasal subset, dia terbahagi pula kepada dua. Kita ada proper subset dan kita ada improper subset. Okey, apa beza dia? Siapa boleh ingat? Apa beza proper and improper subset? Kelas. Bila masa yang kita kata dia B ni proper, bila masa kita kata B adalah improper subset of A. Improper subset ada null set ke? Ada null set. Null set tu adalah null set lah. Gimana macam mana kita nak menggambarkan suatu set dia merupakan proper subset bagi another set. So kata kita ada dua set lah, A dan B. Okey, macam mana yang dikatakan sebagai salah satunya adalah improper subset. Ataupun mudah ni kita bagi contoh lah ya. A katakan kita ada 1, 2, 3, 4, 5. So A ada 5 elemen. Kemudian kita ada set B. Set B kita ada 2, 4, 5. Ada 3 elemen. Kemudian kita ada set C. Set C kita ada samalah elemen dalam set C dia sama dengan elemen di dalam set A. Okey, so macam mana awak nak menentukan yang mana satu proper, yang mana satu improper subset? Cepat. Proper subset tu yang ada original, nilai original dalam set tu kan Doktor? Dia ada, proper, dia any subset, elemen dia mesti sama dengan elemen yang set asalnya lah. Set A, katakan kita rujuk set A lah Okey. So dua-dua adalah subset, ini adalah B adalah subset, C adalah subset bagi A. Kedua-duanya adalah subset bagi A. Tapi kita tengok sini dia punya bilangan elemen. So bilangan elemen B dengan E bilangannya lebih kecil. Dia ada elemen yang sama dengan E tapi dia ada kurang elemen daripada E. Maka kat sini kita kata B is a proper subset of A. So ini adalah simbol untuk proper, bukan C dia alam macam C. Sekejap. A adalah proper subset A pula dah. B adalah proper subset bagi A. So ini simbol untuk proper. Jom kita tengok C pula. C dengan A dia ada elemennya sama dan bilangan elemennya pun sama. Maka kat sini kita tulis B is an improper subset of A. Ataupun sebaliknya lah, A is an improper subset of B. Improper. So kita kena include equal sign kat sini untuk improper. Bukan C ke? Ya. Oh sorry, saya cakap C, C. Bukannya B C. B tadi proper. Sekarang kita nak cakap pasal improper. So C an improper subset of A ataupun A improper subset of C. Boleh So improper dia punya elemen dia sama dan bilangannya pun sama. Tapi kalau B proper mesti kurang daripada set A lah. Tapi elemen dalam set B ni ada di dalam set A. Tapi bukan semua elemen dalam A ada di dalam set B. Itu beza proper dan juga improper. Itu berkaitan dengan subset. Okey, sekarang kita pergi pula kepada tadi yang kita nak highlightkan. Kalau kita cakap pasal set, dia mesti well-defined collection of object. So apa yang dimaksudkan dengan well-defined? So well-defined, if S is a set, katakan kita ada set S and B is some object. So kita ada satu objek B.
So B ni macam mana S ni nak dikatakan sebagai well defined? So dia kata either be definitely in S or definitely not in S. So bila kita ada satu elemen dikatakan S adalah defined set bila well defined set, bila kita define dia B ni confirm duduk dalam set S ataupun tak duduk dalam set S. Dia tak boleh kata B ni boleh jadi dalam S ataupun tak ada. Dia tak ada perkataan boleh jadi ya, boleh jadi tidak. Dia mesti definitely ada ataupun definitely tak ada di dalam set S. Barulah S dikatakan sebagai well defined set. Boleh Okay. So saya nak bagi contoh yang paling senang kita faham. So katakan kita ada set, kita define sebagai set tu sebagai set lelaki. So bila kita cakap dia lelaki, jadi collection tu kita collect semua lelaki duduk di dalam set itu. Dia jadi kemudian kita ada some object, kita ada satu individu. So sama ada dia duduk di dalam set lelaki ataupun dia tak duduk di dalam set lelaki. Kalau dia perempuan dia tak duduk di dalam set lelaki. Kalau dia lelaki confirm dia duduk di dalam set lelaki. Dia tak boleh jadi satu individu ni dia ada dalam set ataupun dia tak ada. Dia tak boleh macam tu. Maka kalau dia ada objek yang begitu maka set tadi dia tak jadi well defined. Kalau dia duduk dalam set B dia tak well defined set. Dia faham Okay, seterusnya. Ini contoh-contoh lah. Contoh-contoh representation of a set. So kita katakan kita ada contoh pertama ni set. Kita bagi notation Kita bagi notation sebagai S. Set S consists of element 1, 3, 5, 7, 9. So dia ada 5. 1, 2, 3, 4, 5 elemen dan ini elemen-elemen di dalam set S. Jadi set S ni kita boleh define set S ni sebagai set S is the set consists of element X. Kita nak bagi tahu elemen dia adalah X, suatu elemen such that. Ini simbol untuk ataupun bila kita nak bagi condition bagi S tu kita guna simbol ni lah, palang ni. Ataupun setengah buku tu awak boleh nampak dia guna X such that ataupun where dia nak bagi condition bagi set tu. Apa syarat dalam set tu? So syarat dia adalah X is an odd positive integer. So elemen-elemen X ni nak duduk di dalam S dia mestilah odd positive integer number less or equal than 10. So saya kena highlight kat sini Ini penggunaan simbol ni dia or, dia kena guna or. Maksudnya less or equal. Dia bukan less and equal. Dia less or equal. So hati-hatilah. Simbol tu mesti kita sebutkan dia dengan tepat lah. Ini greater or equal. Jangan guna greater and equal. Ataupun boleh kita tulis dia sebagai S is a set consists of dalam bentuk expression. Expression 2x minus 1. Elemen-elemen dalam S dalam bentuk 2x tolak 1 yang mana itu yang palang ni menunjukkan yang mana syaratnya. Yang mana X sama dengan 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5. Dan kalau awak substitute satu-satu nilai X tu maka kita akan boleh senaraikan semula elemen-elemen di dalam S. So kita substitute X equal to 1 maka kita dapat 1. X equal to 2, 4 minus 1 kita dapat 3 dan seterusnya lah 5, 7, 9. Ini bila dia dah senaraikan the exact number lah elemen apa dalam S. Yang ni dia bagi dalam bentuk, dia bagi elemen X and then dia define X tu apa. Ini pula dia bagi dalam bentuk an expression lah. Lagi satu perkara, mesti boleh bezakan expression dan juga equation. So apa beza expression dengan equation? Apa dia expression? Expression adalah kalau kat sekolah kita belajar dia sebagai ungkapan. Tapi kalau equation dia adalah persamaan. Jadi apa beza ungkapan dan persamaan? Siapa boleh jawab ni? Ini pengetahuan awak dari zaman sekolah lagi. Apa dia ungkapan? Apa dia persamaan?
Okay, kalau tak boleh nak sebut dalam perkataan, bagi contoh. Apa contoh ungkapan dan apakah contoh bagi persamaan? Okay, 2X tolak 1, ungkapan ke persamaan? Expression ke? Expression. Okay, kalau equation? Equation dia ada equal. Dia mesti ada equal sign. Contoh equal to 0 ataupun equal to 1, equal to any number lah. So bila ada equal sign, dia nama dia equation ataupun persamaan. Tapi without equation, maka dia bukan persamaan tapi dia ungkapan. Boleh Okay, berhati-hatilah nanti bila awak dah sampai sem berapa, nanti awak akan pergi latihan mengajar. Jadi nak mengajar ungkapan linear ataupun persamaan linear. Jangan main sebut je. Bukan semua mathematical simbol tu kita boleh cakap dia sebagai equation. Sedangkan dia tak ada equal sign, dia bukan equation lah, dia hanyalah expression. Okay. Okay, example yang kedua, kita let S be a set consists of element A, element B, element C. Then this set S has a total of 8 subset. Yang ni nak menentukan subset bagi sesuatu set. Okay, yang ni kita ada, set ni ada 3 elemen. Jadi kita nak tahu apakah subset-subset yang ada di dalam set S. Jadi kita boleh menggunakan apa kita panggil? Kita guna ni lah, apa kita nak sebut? Formula lah. Jadi nak menentukan subset, kita boleh guna 2 to the power of n. Where n is the number of element in that set lah. Katakan set S ada 3 elemen, maka n kat sini sama dengan 3. Jadi nak menentukan subset of S, jadi 2 kuasa 3, 2 kuasa 3 sama dengan 8. Itu subset. Nanti jangan keliru dengan subgroup. Ni subset. Jadi apakah 8 subset bagi set S yang mempunyai 3 elemen? Yang confirm adalah subset dia adalah empty set. Empty set merupakan subset bagi mana-mana set. So an empty set is a subset of any set. Ya. Kemudian kita ada subset yang mempunyai satu elemen. Jadi kita ada set yang ada satu elemen, so dia subset kepada S. So this set yang mempunyai satu elemen is a proper subset of S. So kita menggunakan simbol yang betul lah. Kemudian kita ada set B. Set B is a proper subset of S. Sama jugalah set D kena include curly bracket sebab kita nak bercakap pasal set apa subset kepada set apa. Melainkan kita dah bagi dia punya kita dah denote dia ataupun kita dah represent dia dengan ini capital letter kalau S ni. Kalau tak ada S ni katakan, jadi kita kena buat macam mana? Kita buat A is a proper subset of set consists of A, B, C. So make sure menggunakan simbol yang betul. Ada keli tak ada keli kena faham apa yang awak nak tulis sebenarnya. So ni adalah proper, ini pun proper subset. Kemudian set consists of 2 element pun merupakan subset. This is a subset of S. This is also a subset of S. This is also a subset proper lah, proper subset of S. Dan mesti ada satu lagi subset yang ada semua elemen bagi S. Yang mana kita panggil dia sebagai improper subset of S. Jadi total ada 9. Satu improper, balance dia 7 lagi adalah proper. Ni semua ni adalah proper subset. And then dalam proper subset ada ini yang empty ni. Empty set lah. Itu nanti, sorry saya nak termasuk kepada subgroup. Belum lagi subgroup. Okay, kita ada satu improper, yang lain semua adalah proper subset. Okay, kita tengok example yang ketiga. Ini berkaitan dengan well-defined ataupun not well-defined set. So kita tengok, so saya bagi notation lah kat situ, set A dan juga set B. Saya tengok dulu set A. Set A is a set consists of element n, where n is the positive integer. So kita nak bagi tahu kat sini, set A adalah elemen-elemen dia adalah elemen-elemen di dalam positive integer. So dia nak sama.
Sama, bukan nak sama. Dia nak bagi tahu n adalah positive integer. Tapi syarat nak duduk dalam A, n, such that ataupun where n is a large number. Dia define n ni, dia bagi tahu nak duduk di dalam A, n mestilah large number. Okay, boleh tak kita nak senaraikan elemen-elemen di dalam A ni? Kalau kita kata n adalah large number. Okay, contoh large number bagi Jasleni. Saya nak minta Jasleni jawablah apa yang nombor apa yang awak anggap sebagai large number. Boleh respon? Tak ada Jasleni tak ada ke? Alexandra? Sedap-sedap nama awak ni. Jess. Dah buka mic tadi? Hello, doktor. Okay, large number. Apa yang awak, large number, bagi awak apakah nombor yang dikatakan sebagai large number tadi? Bagi satu nombor. 10. 10. Kalau Jess, bagi Jess 10 tu dah large number. Kalau Alexandra? Large number? Berapa? Bagi any number. Berapa? 100. Okay. Tadi apa tadi? Jess tadi bagi 10. Bagi dia 10 dah large number dah. Tapi bagi Alexandra 100 baru dikatakan sebagai large number. Nampak tak kat situ? Dia boleh jadi ada dalam tu ataupun tak ada. Ada dalam set A ataupun tak ada dalam set A. So dia tak boleh macam tu. Jadi dia jadi not well defined. Boleh Kemudian kita tengok pula set B. Set B dia kata B adalah set yang mempunyai elemen N. N merupakan elemen of integer. Yang mana N kuasa 2 adalah negative number. N kuasa 2 kurang daripada kosong, maka maksud kat situ N adalah negative number. Jadi kenapa dia kata not, kenapa, soalan saya, adakah B well-defined set? Sudah ada jawapan lah. It is a well-defined set. Sebab apa? Apakah nombor yang bila dia kuasa integer, apakah integer yang dikuasa 2 kan dapat negatif? Tak ada. Tak ada. Jadi B is an empty set. Betul tak? Sebab tak ada elemen, so tak ada. Okay, dia tak ada elemen yang integer kuasa 2 integer kuasa 2 adalah negative number. Tak ada. Maka tak ada elemen di dalam B. Bila tak ada elemen adalah empty set. Bila empty set still a set. Jadi dia adalah well-defined set. Boleh? Okay ke? Boleh doktor. Ya, kita proceed. Okay, Cartesian product. Okay, apa dia Cartesian product? Ini awak dah belajar masa discrete mathematics. Let A and B be set. So kita ambil dua set. Set A dan juga set B. Cartesian product adalah set Dia adalah set. Ataupun kita Cartesian product adalah A cross B. Kalau anda jumpa ni ada cross kat sini, bukan cross. Kita panggil apa? Ada simbol apa kita guna tu? Darab lah kan? Ini merupakan Cartesian product. Jadi apakah elemen-elemen di dalam a Cartesian product? Elemen dia mesti dalam bentuk ordered pair. Dia bukan dalam bentuk single element. Dia dalam bentuk ordered pair. So AB, elemen dia dalam bentuk ordered pair. Ini penulis kita nak tulis ordered pair mesti guna kurungan open bracket berserta dengan koma. Itu menunjukkan an ordered pair. And then AB ni datang daripada mana? And then they define A. A element ataupun the first component of an ordered pair ni, A is an element of set A. And B, the second component of an ordered pair, B datang daripada mana? B datang daripada set B. Contoh kita dibagi kat bawah ni contoh. Contoh set A ada 3 elemen. 1, 2, 3.
Set B ada 2 elemen iaitu 3 dan 4. Jadi the Cartesian product of A and B, so kita nak menentukan Cartesian product AB, kita tahu Cartesian product mestilah ordered pair. The first component datang daripada set yang pertama, set yang depan ni pertama. The second component datang daripada set B. Maka ni kita ada satu. Satu kita pairkan dengan 3. So kita dapat 1, 3. And then satu pairkan dengan 4. Dapat 1, 4. Habis dah tak ada pair dah. Kita ambil 2, 3, 2, 4, 3, 3, 3, 4. Jadi ada total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 elemen di dalam Cartesian product of A and B. Boleh So Cartesian product, elemen mesti dalam bentuk ordered pair. Cartesian product untuk 2 set lah. Sebab kita ada Cartesian product of contoh kita ada A cross B cross C. Ini dia bukan ordered pair lah. Dia mesti dalam bentuk apa kita panggil ya. Kalau 3 elemen bukan ordered pair, ordered tuple. Nanti kita semak balik yang melibatkan 3 elemen. Jadi A, B and C. So dia ada 3 elemen A. The first component comes from set A. Second component set B. Third component adalah elemen dari set C. Boleh A datang dari set A, B datang dari set B and C datang daripada set C. Dan tutup keli bracket. Boleh Okey, itu Cartesian product. Kenapa kita nak cakap pasal Cartesian product? Sebab kita nak bercakap pasal relation. Nanti kenapa nak bercakap pasal relation? Sebab kita nak bercakap pasal function. Dia berkait Sebelum pergi kepada function, kita pergi to set. Sebab daripada set nak kenal function, daripada set pergi kepada Cartesian product, daripada Cartesian product pergi kepada relation, kemudian barulah pergi kepada function. Okey, apa dia relation? Relation between set A and set B is a subset of relation denoted by this symbol is a subset of Cartesian product A and B. Maknanya relation adalah subset bagi Cartesian product. Jadi elemen bagi relation mestilah dalam bentuk ordered pair juga sebab dia subset bagi a Cartesian product. Boleh Okay. We read the ordered pair element in the relation as A is related to B. So maknanya kita define dulu relation tu sebagai relation apa. And then kalau elemen tu ada di dalam set R, maka kita kata A related to B. The first component related to second component. Tapi kalau dia tak ada di dalam set relation tadi, maka kita kata A, B is not the element of the relation bila A is not related to B. Boleh Maknanya bukan semua ordered pair daripada Cartesian product duduk di dalam relation. Tengok bagaimana dia define the relation. So kita boleh tengok next example. Ini dia define the relation as equality relation. Equal lah. Dia define relation. And then dia kata define on set by equal is the subset consists of element XX, the ordered pair XX where X is come from set S. Ini adalah Cartesian product dia daripada set yang sama. So katakan S ada 3 elemen 1, 2, 3. Bila dia suruh cari the Cartesian product of S, maknanya SS. So dia punya bila dia ada cross ni, maksud dia mesti ordered pair. Elemen-elemen dia ordered pair. Maka kita kena buat ordered pair dia lah. 1 pair dengan 1, 1 pair dengan 2, 1 pair dengan 3, 2 pair dengan 3. Lagi ada apa? Apa lagi? 2 pair dengan 3, 2 pair dengan 1. Lagi? 2 pair dengan 2. 2. Lagi? 3 pair dengan 1, 3 pair dengan 2, 3 pair dengan 3. Habis, tak ada dah. Okey, saya ingatkan kalau kita bercakap pasal ordered pair, okey, 1, 2 tak sama dengan 2, 1. Tapi kalau set
katakan set A consists of 1, 2, element 1 and element 2 and B consists of element 2, 1. Ni adalah set yang sama. Dia berbeza set yang ada dua elemen. Tapi yang atas ni kita bercakap pasal ordered pair. Koordinat. Kalau koordinat 2, 1 dengan 1, 2, of course lah dia berada pada titik yang berbeza. Jadi tak sama. Tapi kalau set dia adalah collection of element. Jadi tak perlu nak susun ikut order pun tak ada masalah. Boleh Tapi kalau ordered pair mesti ataupun koordinat mesti ditulis mengikut susunan dia lah. Satu dekat depan ke satu dekat belakang. Tapi kalau set nak letak satu belakang atau satu depan tak ada masalah. Boleh Okay, so ini adalah elemen-elemen bagi Cartesian product. Ini Cartesian product. Belum lagi pergi kepada relation. Sekarang relation kita adalah equality relation. Denoted by equal sign lah. So dia kata kat sini, relation equal ni is a subset. Dia adalah subset yang mana subset tu ada collection of apa? Collection of ordered pair yang elemen dia adalah elemen sama. Sebab equal kan? E related to B. The first component related to second component by the defined relation iaitu equal tadi. Jadi bila equal maknanya first component kena sama dengan second component. Jadi kita ambil lah komponen yang sama. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Jadi equal tadi ni, equal ni, relation equal tu adalah subset yang mempunyai elemen 1, 1, 2, 2 dan 3, 3 sahaja. Sebab tu kita kata relation adalah subset bagi a Cartesian product. Boleh ke? Okey ke? Yang lain-lain ni dia bukan element of equality relation. Bukan. Okey ke? Ada soalan? Okey. Tak ada soalan, kita proceed. Tadi kita cakap pasal equality relation. Dia tak sama dengan sekarang kita pergi kepada equivalence relation. Saya rasa saya ulang je balik ni. Ni apa yang awak dah belajar dalam discrete matematik ya. Equivalence relation, okey. Suatu relation kita panggil dia sebagai equivalence relation sebab tak semestinya relation adalah equivalence relation. Okay. Bila dia equivalence relation maknanya dalam kepala kita dia, tadi kita kata relation adalah suatu set yang elemen dia dalam bentuk ordered pair. Ordered pair and then relation tu kita mesti define lah sebagai relation apa. Okay, itu dalam yang kita tahulah. Sekarang ni relation an equivalence relation denoted by this symbol, R symbol ni, on a set S is one that satisfies these three properties. Maknanya dia suatu relation nak jadi equivalence relation, dia mesti memenuhi 3 property yang disenaraikan ni lah. First kali dia mestilah reflexive. Apa maksud reflexive? R mesti related ke X mesti related to X. X related to X. Maksudnya kat sini nak kata first component dengan second component adalah elemen yang sama. Mesti duduk di dalam set S tu. Okay, next kita ada symmetric. Symmetric, syarat dia adalah if X related to Y, then Y related to X. Maka S tadi jadi equivalence relation. Apa maksudnya? Maksudnya kalau kita ada ordered pair 1, 2, 1 related to 2. Jadi ordered pair dia 1, 2. Maka 2, 1 mesti duduk dalam S juga. Kalau kita ada 1, 2 tapi tak ada 2, 1 di dalam S, maka S tak boleh jadi equivalence relation sebab tak memenuhi symmetric property. Boleh dapat ke apa yang saya cakap ni? Okey ke? Boleh ya. Kalau tak boleh bagi tahu ya, jangan senyap je. And then the third properties adalah transitive. Transitive maksudnya apa kat sini? Dia kata if. Okay, bila if then ni, if then this is a hypothesis. Then this is a conclusion. Sama jugalah. This is a hypothesis. This is a conclusion dalam mathematical statement. Okay, if X related to Y and Y related to Z. Okay, so maknanya kat sini kalau kita katakan ordered pair dalam S tu ada satu related to 2. Ataupun satu related to 2 tu kita
dalam bentuk ordered pair 1, 2 lah. 1, 2 duduk di dalam S. And then kita ada Y related to Z. Y ni adalah 2. So 2 katakan dia related to Z, another element. So related to 3 katakan. So ordered pair dia ada 2, 3. 2, 3 duduk di dalam set S. Sebab S set dia. Set S. Maka yang kita kena check, kalau dia memenuhi transitivity property, maka kita kena make sure X, Z ni duduk di dalam S. Jadi ini 1, ini X, ni adalah Z. Kita kena pastikan 1, 3 juga duduk di dalam S. Jika 2 ni dalam S, maka ni tak ada dalam S. Jika 2 ni dalam S tetapi yang 1, 3 tak ada dalam S, so set tadi tak boleh jadi equivalence relation sebab tak memenuhi transitive property. Boleh ke? Okey ke? Boleh doktor. Boleh ya? Okey, kita tengok contoh yang ada ni. Let relation R on a set of integer. So Z adalah notation bagi set of integer. Okey, apa nama? Awak kena familiar lah. Familiar dengan simbol-simbol bagi collection of set. So kita ada set of integer, kita guna Z. Kalau Z plus adalah positive integer, Z minus adalah negative integer, R represent apa? Biasanya kita guna simbol R untuk real number, set of real numbers. Ini awak kena tengok, ini banyak kali dah disebut. Mungkin dalam discrete matematik ada. Kita panggil apa? Types of set. Ya. Okay, be defined. Okay, relation dia define sebagai E related to M. Maksudnya the first component related to the second component if and only if. Jika dan hanya jika the product of the first component and second component greater or equal to 0. Maknanya kita ada ordered pair tadi, NM ni. NM N related to M bila kita darabkan the first component dengan second component, kita dapat positive number ataupun kosong. Greater or equal to 0 maknanya positive number ataupun kosong. Okay. And then dia kata determine whether R is an equivalent relation. So dia nak kita tentukan adakah R seperti yang dia define merupakan suatu equivalence relation. Maka kita kena buktikan adakah refleksif, adakah simetrik dan adakah adakah R ni transitif. Okay, yang ini kita sebenarnya ulang balik awak punya discrete matematik, so saya tak perlulah explain terperinci sangat. So refleksif maknanya tadi E related, sebab kita guna E tadi kan, ABC jadi E related to A. Betul tak E related to A? Kita tengok balik set dia, relation on set Z. Okay, jadi dalam set Z kan kita tahu integer, kita ada positive integer, 0 dan juga negative integer. So kita ada, katakan E adalah 1. Jadi 1 kuasa 2, maknanya 1 darab, kalau ordered pair dia adalah 1, 1. Jadi 1 darab 1 sama dengan 1. So 1 adalah positive number. Katakan dia kosong, kosong, kosong. Kosong darabkan dengan kosong sama dengan kosong. So dia, pita begini ya, dia sama dengan kosong lah. So dia punya mesti first component darab second component mesti kosong ataupun positive number. Jadi dia refleksif sebab E related to A. Kemudian kita check for symmetric, kemudian kita check untuk transitive. Ya, ini untuk equivalence relation. So ni tak perlulah, ini cuma recall balik apa yang ada dalam discrete matematik. Okey, partition pun ada kan? Betul tak saya skip je apa yang dah ada? Boleh ya? Boleh baca balik lah. Baca balik, ingat balik. So kita nak pergi kepada function sebenarnya. Ni partition ni bila? Partition ni nanti awak nak akan jumpa balik konsep partition ni bila awak belajar chapter apa ya, yang berkenaan dengan coset. Coset dia adalah cell ya. Dia tak ada common element nanti. Kemudian lah. Okay, ni function. Tadi kita bercakap pasal relation. Okay, ada berapa relation yang awak tahu? Types of relation.
Yang awak belajar lah, bukan yang awak tanya. Awak belajar ada berapa relation? One to one relation. Lagi? Many Ada to one. Many to one. One to many. One to many. Many to many. Many to many. Jadi ada berapa? 4. Ada 4. Ada 4. 4 relation. One to one, many to one, many to many, one to many. Jadi ada 4 jenis relation. Okay, so adakah semua keempat-empat jenis relation ni merupakan function? Tak, Doktor. Ada. Okay, yang mana relation yang merupakan function? One to one. Ya, one to one Many to dan one. many to one. One to one dan many to one. Senang nak ingat. Okay, bila kita cakap pasal function ataupun relation lah. Bila kita cakap pasal relation, sebab function adalah relation. Kita bercakap pasal mapping ya. Mapping. Okay, mapping dari satu set kepada another set. So mapping. Mapping, kalau kita cakap relation, sama ada dia one to one. Okay, katakan kita ada 1, 2, 3 ABC. So one to one, dia map one to one. So jadi relation ini adalah function. Kemudian kita ada many to one. Kecil sikit lah ya, besar sangat. Okay. So kita ada 1, 2, 3, 4. So ini mapping dia. Okay, ini katakan kita ada 1, 2, 3 ABC. So ini one to one relation. 1, 2, 3 ABC. Kita ada, okay, this is many to one. Ni 1 to 1. Ni semua relation Ini many to 1. 1, 2, 3 ABC. Okay, yang ini one to many. Dan kita ada 1, 2, 3. Sekejap. So yang ini kita ada many to many. Ini adalah relation, types of relation. Kita ada 4 types of relation. Okay, yang mana relation yang merupakan function? Tadi awak jawab one to one dengan many to one. Sebab apa? Sebab mapping kita ada function lah. Function dia mestilah ada dependent and independent variable. Okay, ataupun input dan output. Jadi untuk function, nak jadi function, output dia mesti satu. Dia masuk satu input, kita dapat satu output. So dia function. Kalau kita ada banyak input, kita masuk dalam mesin, keluar satu output pun function. Tapi kalau kita ada banyak input dan keluar banyak output, maka dia bukan function. Ataupun kita ada satu input, masuk dalam mesin dan dia akan jadi banyak output, maka bukan function. Output dia mesti satu. Boleh? Tak jadi function yang ni, maka ini relation ni bukan function. Dua relation ni. Boleh? Boleh, Doktor. Okay, next. Mana? Okay, kita tengok formal definition of function. A function phi. Ni notation ni kita panggil phi. P-H-I, phi. Phi mapping X into Y. Sebenarnya kita ada satu function yang map. Function tu denoted by phi. Mapping tu denoted by phi. Dan set dia adalah X dan Y. Is a relation.
Betul lah, tadi kita kata function is a relation but not all relation are function. Between x and y with the property that each x appears as the first member of exactly one ordered pair xy in phi. Such a function is also called map or mapping of x into y. We write, okay, the notation untuk function ni lah, phi map x into y. Ini adalah notation untuk function. Boleh? And then express the ordered pair of phi. So ordered pair maksudnya sini ni set x ni set y. Jadi kalau x map kepada y, maka kita kata x, y. X is input, y adalah dia punya output, merupakan the element of, itu besar sangat pula, element of phi. Element bagi function ni. Boleh? And then kita tulis di dalam bentuk function phi of x is equal to y. Ini macam mana function tu kita define. Ini adalah notation bagi function. Ini bagaimana function itu kita define. Boleh ke? Okay, kalau sebelum ni awak guna f kan? Kita faham phi kan? Okay, boleh. Kita gantikan je phi dengan f. Okay, function f. Ni pun kita gantilah. Bila kita function kita f, maka dia punya notation mesti f. F maps x into y. And then the ordered katakan dalam x ada elemen x, dalam y ada elemen y. Jadi x map to y. Jadi ordered pair, disordered pair merupakan elemen bagi f. Elemen bagi the function. Jadi f is defined by f of x is equal to y. Boleh? And then kita boleh. The domain of phi is the set x and set y is the codomain. Ini biasalah kalau awak belajar function mesti ada domain dan juga codomain. So kat sini inilah. Ini adalah domain, x adalah domain, y adalah codomain. Kemudian kita ada satu lagi notion iaitu range of phi. Apa dia range of phi? Apa beza range dengan codomain?